Salam sejahtera semua, nama saya Lik Hui Zheng. Hari ini saya akan membentangkan tugasan satu saya, yaitu berkaitan dengan isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindak serta implikasinya terhadap Malaysia, terutamanya di darat. Ini merupakan isi kandungan yang saya akan bentangkan nanti. Terdapat 5, dan marilah kita melihat satu persatu. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan konsep persempadanan dan tuntutan bertindak. Adakah Anda tahu apa itu persempadanan dan tuntutan bertindak? Sempadanan merujuk kepada garis pemisah antara dua wilayah, entiti atau domain yang berbeza. Dan Malaysia telah diakui dan dihormati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB serta masyarakat internasional pada umumnya. Fungsi persempadanan adalah untuk memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, dan pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Bagi tuntutan bertindak, merupakan kawasan atau wilayah yang menjadi rebutan oleh beberapa buah negara. Tuntutan yang dibuat bagi memiliki sesuatu kawasan tersebut secara mutlak tanpa ada penafian. Marilah kita melihat pertikaian dan konflik di darat sempadan Malaysia dengan beberapa buah negara yaitu Brunei dan Filipina. Isu pertikaian sempadan Malaysia Brunei ke atas Limban. Umum mengetahui bahawa Limban merupakan sebuah bahagian dan juga ibu kota bahagian di negeri Sarawak. Bahagian Sarawak ini terletak di sebelah utara dan mempunyai kawasan seluas 3.978,1 kilometer persegi. Uniknya Bandar Limbang adalah ianya diapit oleh Brunei Muara dan Temburun. Bahagian luar pantai juga dikatakan kaya dengan hasil petroleum dan gas. Sejak penubuhan Malaysia pada 1963, Brunei telah terbahagi dua dengan dipisahkan oleh Limban. Sejak itu dikatakan Brunei menuntut wilayah Limban daripada Malaysia. Tuntutan ini berdasarkan sejarah dan perbezaan tafsiran perjanjian dan perjanjian yang dibuat pada zaman penjajah dan awal pembentukan Malaysia. Namun, kerajaan Malaysia masih menganggap Limban sebagai bahagian yang sah dalam wilayahnya. Ini telah menimbulkan ketegangan dan perselisihan faham antara kedua-dua negara ini berkenaan status Limban. Persoalannya, apakah penyelesaiannya bagi isu Malaysia dengan Brunei ini? Isu ini diselesaikan menerusi dokumen yaitu pertukaran surat yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia yaitu Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Sultan Brunei pada 16 Mei 2009. Berdasarkan dokumen ini, Brunei menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limban di Sarawak. Terusnya, marilah kita melihat video pendek tentang perjanjian persempadanan Malaysia dan Brunei yang disiarkan di Buletin Utama TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selepas 4 hari dibangkitkan, Wisma Putra akhirnya tampil dengan penjelasan mengenai pertukaran surat antara Malaysia dan Brunei. Perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mac 2009 sebenarnya telah menyelesaikan isu-isu dua hala tertangguh secara baik. Itu kenyataan Wisma Putra memaklumkan perjanjian itu yang telah membawa lembaran baru dalam hubungan dua hala antara Malaysia Brunei adalah hasil daripada rundingan sukar selama 20 tahun antara kedua-dua negara mengenai pelbagai isu termasuk maritim dan sempadan. Satu daripada elemen penting dalam perjanjian yang ditandatangani oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah adalah memuktamadkan penyempadanan kawasan maritim. Lainnya, pewujudan kawasan aturan komersial CAA bagi minyak dan gas memuktamadkan modaliti bagi pembatasan sempadan darat dan hak laluan maritim yang tidak boleh dicabuli bagi warga negara dan penduduk Malaysia menyeberangi zon maritim Brunei. Penamatan kontrak perkongsian pengeluaran membabitkan Blok L dan M pula adalah selaras dengan pewujudan CAA seperti yang ditetapkan dalam pertukaran surat. Selain mendapatkan kelulusan Kabinet, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak juga terbabit dalam rundingan isi kandungan pertukaran surat itu. Bukan itu sahaja,
Juga terdapat isu Malaysia dengan Filipina, iaitu krisis pencerobohan di Lahad Datu. Krisis pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 adalah satu peristiwa yang signifikan dalam sejarah Malaysia yang mengaitkan insiden diplomatik antara Malaysia dan Filipina. Pada 11 Februari 2013, sejumlah besar individu dari Filipina, sebahagian bersenjata, mendarat di Kampung Tandua, daerah Lahad Datu di Sabah. Kumpulan ini yang mengaku sebagai Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara dikirim oleh Jamalu Kiram III, salah satu pihak yang mengklaim tata Kesultanan Sulu. Pelaku disebabkan oleh kawasan Timur Sabah yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian rangka kerja mengenai bangsa Moro. Krisis ini berakar dari klaim sejarah yang kompleks dan lama antara Filipina dan Malaysia mengenai wilayah Timur Sabah yang sebelumnya merupakan wilayah Kesultanan Sulu. Selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 1963, wilayah ini tetap menjadi bahagian daripada Malaysia walaupun ada klaim sejarah yang berterusan daripada beberapa pihak di Filipina yang menganggapnya sebagai sebahagian dari wilayah sejarah mereka. Jamalu Kiram III dan pengikutnya memutuskan untuk menuntut semula wilayah tersebut yang menyebabkan pencerobohan di Lahad Datu. Mereka menganggap bahawa wilayah Timur Sabah masih merupakan hak milik Kesultanan Sulu. Pihak Malaysia bagaimanapun menganggap tindakan ini sebagai serangan terhadap kedaulatan negara dan tindakan yang tidak sah. Seterusnya, marilah kita melihat sesuatu video tentang kronologi pencerobohan Lahad Datu yang disiarkan oleh Astra Awani. Itu sahaja yang saya kongsi tentang isu-isu persempadan dan tuntutan bertindih yang berlaku di negara kita, Malaysia dan beberapa buah negara lain. Sekarang, saya ingin berkongsi tentang implikasi isu-isu dan konflik tersebut terhadap Malaysia. Pertama sekali ialah dalam sektor ekonomi, berlakunya ketidakstabilan pelaburan. Saling bersaing dan kerjasama dalam ekonomi akan berkurang. Negara serantau berkemungkinan menghentikan pelaburan negara mereka di negara kita. Sebagai contoh, akan berlakunya penurunan aliran pelaburan langsung asing, pengecilan projek-projek pembangunan, serta ketidakyakinan dalam pasaran kewangan tempatan. Hal ini terjadi kerana para pelabur tidak yakin untuk melabur di negara kita kerana mereka beranggapan mungkin akan mengalami kerugian berbanding mendapat keuntungan semasa melabur di negara kita. Seterusnya, tidak dapat dinafikan bahawa untuk menarik pelabur asing, hubungan diplomatik di negara kita perlulah seimbang. Jika berlakunya ketidakseimbangan hubungan diplomatik negara kita dengan negara luar, terutamanya dengan negara Asia,
Mereka tidak akan mengambil risiko untuk berlabur di negara kita kerana mereka beranggap ini akan menjejaskan ekonomi mereka. Kesannya pendapatan negara kita terjejas. Itu sahaja implikasi terhadap ekonomi di Malaysia termasuklah kegiatan ekspor dan impor negara terjejas. Perdagangan dan aktiviti ekonomi akan diganggu dan menyebabkan peningkatan kos pengangkutan dan logistik serta menghalang akses kepada pasaran yang penting. Seterusnya, kekurangan barang impor dari negara luar akan menyebabkan kenaikan harga barang, terutamanya makanan dan barangan keperluan seperti gandum, telur, dan lain-lain. Hal ini dikatakan demikian kerana makanan dan barangan keperluan yang berada di pasaran semakin terhad kerana tiada negara yang sudi mengekspor barangan mereka ke dalam negara kita. Dalam keadaan ini, kita terpaksa mengeluarkan duit yang lebih untuk berbelanja berbanding sebelum ini. Pada masa yang sama, perkembangan teknologi di negara kita akan terpantut. Hal ini kerana tiada barangan yang diimpor oleh negara yang lebih maju sehingga menyebabkan teknologi di negara kita semakin mundur. Di samping itu, peluang pekerjaan rakyat akan terjejas. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai pendapatan untuk membeli barangan keperluan kehidupan seharian dan mereka tidak dapat menanggung kehidupan diri atau keluarga. Dari perspektif yang lain, jika isu-isu dan konflik negara kita dengan negara luar tidak dapat diselesaikan dengan baik, juga akan mendatangkan implikasi terhadap pendidikan di negara kita. Pertama sekali ialah akan melemahkan sistem pendidikan negara. Konflik persempadanan dan tuntutan bertindih dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Ketidakstabilan politik dan sosial juga dapat mengganggu persekitaran pembelajaran yang kondusif, mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, serta mengurangkan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Selepas itu, ia juga akan melahirkan generasi yang kurang berkualiti. Hal ini dikatakan demikian kerana perancangan sistem pendidikan negara sama ada di peringkat sekolah atau di universiti tidak responsif dan tidak selari bagi memenuhi keperluan negara. Dalam masa 10 sehingga 15 tahun akan datang, seharusnya kandungan pelajaran perlu selari dengan keperluan masa hadapan, bukan hanya membabitkan tahun persekolahan dan tempoh persekolahan, namun tidak memberikan kemahiran yang terbaik kepada para pelajar untuk mengaplikasikannya di alam pekerjaan kilat. Jika sistem pendidikan negara kita semakin lemah dan tidak dapat ditambah baikkan, akan berlakunya imej negara kita terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana kekurangan golongan bijak pandai, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang bertanggung jawab untuk memajukan negara kita. Negara-negara lain yang lebih maju juga akan memandang rendah enteng terhadap negara kita. Lebih-lebih lagi, perkembangan dan pertukaran ilmu juga akan terpantut. Hal ini dikatakan demikian kerana ketiadaan program pertukaran pelajar disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang menghalang pelajar dari berinteraksi dengan pelajar dan negara lain dan membatasi pertukaran pengetahuan. Jika tiada program pertukaran pelajar ini, murid tidak dapat merasai budaya lain dan jaringan sosial pelajar juga tidak dapat berkembang. Para pelajar juga tidak dapat berkongsi idea dan pendapat dalam bidang pendidikan dengan negara yang terlibat. Kesannya, murid tidak dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Seterusnya, ibu bapa mungkin tidak merasa selamat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah atau institusi pendidikan di luar negara disebabkan oleh keadaan konflik. Para pelajar pun tidak dapat belajar dengan selesa.
Kerana mereka mungkin risau dengan keadaan negara yang sedang mengalami konflik dengan negara luar. Oleh itu, bagi penutup, konflik dan pertikaian ialah sesuatu perkara yang perlu dielakkan oleh setiap negara. Negara kita, Malaysia, juga perlulah mengambil langkah yang bijak dalam menyelesaikan isu-isu konflik persempadan dan tuntutan pertindih antara negara jiran. Isu-isu ini boleh mengeruhkan hubungan diplomatik yang telah terjalin sekaligus mendatangkan kesan-kesan negatif terutamanya dari segi pendapatan dan pendidikan dalam negara kita.